Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wal naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wad du'a ilal huda wad dalalah 'alal khair ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Yang berusaha Tuan Pengacara Majlis, yang saya hormati para pegawai ahli jawatan kuasa Masjid Al-Islahiyah Kuang, seterusnya tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, moga-moga dirahmati Allah sekalian. Malam ini saya diminta menyampaikan satu tajuk, iaitu fitnah akhir zaman. Hadirin hadirat sekalian, apa tanda burung perpat di atas pagar riuh terdengar? Apa tanda kiamat dekat? Salah dan benar tertukar-tukar. Apa tanda burung perpat mematuk bunga saban senja? Apa tanda kiamat dekat? Memegang agama laksana bara. Apa tanda burung perpat terbang rendah hinggap di para? Apa tanda kiamat dekat? Terbit fitnah di mana-mana. Apa tanda burung perpat terbang berarak saban senja? Apa tanda kiamat dekat? Fitnah semarak sudah biasa. Dalam membicarakan fitnah akhir zaman ini, salah satu yang kita tak boleh nafikan adalah fitnah telah menjadi suatu kebiasaan pada zaman sekarang. Perkembangan pesat teknologi telah menjadikan dunia sekarang semakin kecil. Negara di seluruh dunia kini menjadi jiran sekampung. Apa yang berlaku di seberang kampung dapat diketahui dengan cepat sekali. Apa yang berlaku di Kuang ini, orang Kuantan pun tahu dalam masa 10 minit saja. Dunia abad ke-21 yang kita tinggal sekarang, kemajuan teknologi yang kita kecapi telah menjadikan manusia itu tidak lagi bertindak dengan sifat kemanusiaan. Dan inilah yang pernah disebut oleh Nabi SAW sebagai fitnah akhir zaman, yang disebut fitnah Duhaimah. Duhaimah ini ialah zaman Dajjal telah pun keluar, dan ketika itu fitnah begitu banyak berlaku. Kata Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dia bercerita, fa dzakaral fitan fa aktsara fi dzikriha hatta dzakara fitnatul ahlas. Kata Ibn Umar, satu hari Nabi dengan para sahabat bercerita tentang fitnah-fitnah akhir zaman. Sampailah Nabi menyebut satu jenis fitnah, namanya fitnatul ahlas. Maka faqala qailun, satu orang sahabat angkat tangan, ya Rasulullah, wa ma fitnatul ahlas? Apa dia fitnah al-ahlas ini ya Rasul? Nabi menjawab, hiya harabun wa harbun. Ahlas ini adalah fitnah, harabun, harbun, yaitu banyaknya pelarian dan banyaknya peperangan. Itu fitnah. Dan sekarang ni pun dah ada bunga-bunga nak berlaku peperangan antara beberapa negara di sebelah Eropah. Pelarian tak payah ceritalah, negara-negara Eropah menerima kedatangan pelarian sama ada daripada Libya, daripada Syria dan negara-negara yang bergolak, negara Arab itu ramai, termasuklah tanah air kita, menerima pelarian begitu ramai sekali. Jadi ini dah berlaku fitnah ahlas, fitnah akhir zaman. Kemudian Nabi pun menyambung lagi, summa fitnatus sarra.
Kemudian habis, datang pula satu lagi fitnah, namanya fitnah as-sarra. Kata Nabi, dakhnuha min tahti qadamai rajulun min ahli baiti yaz'umu annahu minni wa laysa minni. Ini membahaya. Kata Nabi, fitnah sarra, iaitu kotoran yang berasal dari bawah tapak kaki seorang yang mengaku dia keturunanku, padahal walaysa minni, celah mana keturunan aku pun tak tahu. Kata Nabi, yaz'umu annahu minni, dia mendakwa dia keturunan Nabi. Ini tak boleh lebih, sensitif kalau kita ulaskan terlampau berlebihan. Mudah-mudahan semua tu benar belaka. Mudah-mudahan jangan ada sampai mengambil peluang. Dia ada ke Said malam Jumaat? Ada. Asal lahir malam Jumaat, semua Said. Ada setengah budaya dalam dunia ini, mana anak lelaki yang lahir malam Jumaat ditaruhkan Said. Sebab itu Said, kalau betul dia Ahlul Bait, dia mesti ada al di belakang dia. Dia ada cucu cicit Nabi ni, dia ada marga dia. Al-Jufri ke Al-Atas, As-Sagaf, ada al betul lah. Saya pun tidak apa, 100 lebih, kurang lebih. Jadi kalau yang selain dia, bila dia mengaku, kita tanya, ente daripada jalur mana, silah mana? Ana, lama jawab ana, dia pun tak tahu dia daripada mana. Itu alkohol je nama dia. Tak boleh, itu dia mendakwa. Sebab sekarang ni mengaku jadi keturunan Nabi jadi satu perniagaan. Mungkin belum di tempat kita, di tempat orang lain. Yaz'umu annahu minni wa laysa minni wa innama awliyai muttaqun. Keturunan aku semua orang bertakwa, kata Nabi. Tak ada PL begitu, tak ada perangai begitu. Nah, mudah-mudahan apa yang kita kenal keliling kelelang kita ni betul semualah, mudah-mudahan ya. Kemudian yang ketiga kata Nabi, subma fitnatud duhaima. Ni dia. Kemudian datanglah fitnah duhaima. La tada'u ahadan min hadhil ummata illa latamathu latmatan. Fitnah duhaima ini, tidak ada orang di kalangan umatku melainkan mesti dia akan ditampar oleh fitnah ini. Semua mesti kena. Illa latamathu latmatan, paling kurang sekali dia kena tampar dengan fitnah duhaima ini. Maka kata Nabi, fa idza kana zakum fantazirud dajjal min yaumihi aw min ghadihi. Kalau fitnah duhaima itu sudah datang, maka kamu tunggulah kedatangan dajjal, sama dia datang pada hari itu atau pada hari esoknya. Hadis riwayat Abu Daud. Para ulama membahaskan apakah yang dimaksudkan fitnah duhaima, fitnah yang sangat dikhawatiri berlaku pada akhir zaman. Kebanyakannya berpandangan fitnah duhaima ini adalah viral dan juga cerita palsu. Siapa di kalangan tuan-tuan puan-puan hidupnya tak pernah diviralkan? Semua orang kena. Latamathu latmatan. Mesti satu kali dia pernah. Hatta majlis kita malam ni duduk di Kuang, Sungai Buloh, Selangor. Tapi sebab kamera sampai 2-3, sampai orang negara lain pun menengok. Artinya diviralkan, ditularkan. Orang asal tak tahu kita ada kat mana, tapi kebetulan dah buat live, dah orang tahu. Oh, ada di Sungai Buloh rupanya. Orang dah tahu. Daripada asalnya tak tahu. Artinya tidak ada lagi yang boleh dirahsiakan. Dan dimaksudkan duhaima ini juga adalah cerita-cerita palsu yang wujud dek kerana masalah viral ini tadi. Sebab itu hadirin hadirat, fitnah akhir zaman yang kita takut, yang membawa kepada munculnya Dajjal, adalah bila terlampau banyak cerita-cerita palsu yang berlegar di sekitar masyarakat. Cerita-cerita yang merosakkan masyarakat. Kalau kita tinjau sejarah, bangsa kita ni jadi rosak semua kerana cerita palsu. Percayalah. Rujuk balik sejarah. Sekuat-kuat Melaka dulu jadi jatuh sebab cerita-cerita palsu inilah. Yang kita tak tahu betul ataupun tidak, tapi seronok untuk dijaja kisah-kisah itu. Kalau kita kaji kenapakah Laksmana Hang Tuah itu dititah bunuh, apa sebab?
kerana berita palsu. Patih Kermawijaya dia memviralkan cerita kononnya Hang Tuah bermukah dengan dayang istana. Dia buat cerita tu. Kalau dalam versi P.Ramlee, iaitu filem Hang Tuah P.Ramlee tu katanya tak dibenarkan tayang lagi sebab merosakkan sejarah. Dia katanya dia bermukah dengan Melo, anak kepada Adiputra, maha guru dia di Gunung Ledang. Tak tahu datang mana versi itu. Nyanyi lagu Oh Kesuma Jiwa Mari Obati bagai-bagai. Akhirnya dia berjumpa semula dengan Melo di istana. Patih Kermawijaya nampak. Lalu dia telah mengadu kepada Tuanku Sultan. Sultan telah titah bunuh Hang Tuah kerana cerita palsu. Tapi nasib baiklah bendara Melaka ni cerdik. Dia sembunyikan Hang Tuah di Ulu Melaka. Kat mana Ulu Melaka? Ulu Melaka ni satu cerita geografi yang luas pula lah ya. Kalau orang membayangkan Kesultanan Melayu Melaka tu besar negeri Melaka saja, maka tak sepatutnya begitu. Melaka ni begitu luas, dia empire. Jadi tak tahulah Hulu Melaka ni di mana kedudukannya, wallahu alam. Sebab kat Langkawi pun ada juga Ulu Melaka. Ada Langkawi pun ada Ulu Melaka. Kemudian berlakulah peristiwa yang kita tahu, disorokkan, tapi nasib baiklah disembunyikan, Hang Jebat mengamuk dan the rest was history, kita tahu. Tapi startnya dengan cerita palsu, fitnah. Begitu juga Hang Nadim. Hang Nadim, kenapakah dia dibunuh? Kerana berita palsu. Masyarakat orang asli di Tanjung Pagar di Singapura ketika itu, Temasek, mereka diserang dengan ikan todak. Ikan todak yang bahasa Inggeris swordfish. Dan ikan itu pula menyerang ke pantai disebabkan oleh sumpahan Tun Jana Khatib. Tun Jana Khatib ini seorang ulama yang dititah bunuh oleh Seri Maharaja Temasek. Jadi dia sebelum dia mati, dia sumpah ikan-ikan todak akan serang Temasek, serang Singapura. Mungkin tuan-tuan yang orang sains kata mengarut cerita ni ustaz, tak lah cerita main ikan terbang pula apa semua ni. Kalau cerita ni mengarut, sampai sekarang takkan ada nama Khatib Camp di Sembawang Road. Orang Singapura tu lagi moden pada tuan-tuan. Dia pun mengabadikan nama tu sebagai salah satu nama camp tenteranya di Sembawang Road, Khatib Camp. Jadi Hang Nadim ni budak cerdik. Dicadangkan supaya ditanam pagar batang pisang dekat Tanjung Pagar yang tempat kereta api Tanah Melayu kita hari tu. Sebab itu bila ditanamkan batang pisang tu sampai sekarang dipanggil Tanjung Pagar, sebab dipagarkan dengan batang pisang. Jadi disebabkan para pembesar melihat Hang Nadim ni baru budak. Kalau baru kerja tu grade 41 lah kalau kita. Tapi dia punya brilliant, dia mengalah korang 52, 54 justasi ni. Macam mana budak ni cerdik sangat. Bahaya ni, yang cadet ni bahaya. Jadi takut dia akan potong kona, naik pangkat apa semua. Pegawai-pegawai tinggi bawa tengah laut, ajak mancing, campak dia tengah laut begitu je. Akhirnya dia mati lemas. Bayangkanlah. Semuanya berpunca daripada cerita-cerita yang dibuat. Oh ni kalau kau tak jaga dia akan naik pangkat ni. Cerita-cerita ni menyebabkan orang jadi marah. Akhirnya ambil tindakan bunuh. Sekali lagi mungkin orang muda-muda mengarut cerita ni Ustaz An Nadim, mana wujud An Nadim. Wujud ataupun tidak, tapi kalau dari segi sejarah, pergi ke Batam. Batam tu dia punya airport dia masih lagi Bandara Hang Nadim Batam. Dia kekalkan nama Hang Nadim itu. Begitu juga saudara-saudari sekalian. Berdasarkan sejarah, kenapa kerajaan Melayu sepanjang tebing Sungai Muar dan Sungai Johor hilang sampai sekarang? Tak ramai orang mengetahui bahawa selepas Melaka tunduk kepada Portugis, Sungai Johor telah jadi pusat pemerintahan terpenting Kesultanan Melayu. Semua pindah. Tidak pernah Sultan Melayu ni tutup, tak pernah. Dia akan pindah. Jadi dari Melaka pindah ke Johor. Pemerintahan Kesultanan Johor di Sungai Johor bermula tahun 1529 sampai tahun 1718. Maknanya kira-kira 129 tahun. Ada 11 orang sultan yang memerintah. Bermula Sultan Alauddin Rayyan Shah yang kedua, sampailah Sultan Abdul Jalil Rayyan Shah yang keempat. Baik itu orang Melayu dia tak pernah hilang raja. Sampai timbul kata-kata bertali ke Siak, bertuan ke Minangkabau, beraja ke Johor.
Beraja ke Johor zaman itu. Tapi mana pergi semua sultan sepanjang tebing Sungai Muar ini? Dia hilang begitu saja. Walaupun dia orang memerintah 129 tahun, 11 orang sultan. Mana perginya? Sultan-sultan ini majoritinya mangkat dibunuh. Kenapa dibunuh? Mulut, cerita, viral, fitnah. Tak tahu ujung pangkal, rakyat memberontak bunuh saja. Sultan Alauddin Riyad Shah yang kedua, mangkat dibunuh di Aceh. Sebab sampai berita palsu kononnya dia telah bantu kerajaan Aru yang terletak di pantai timur Sumatera Utara semasa serangan Aceh. Tahun 1564, Sultan Alauddin Al-Qahar daripada Aceh serang Aru, dihalau semua orang Johor. Bermula daripada situ, suhu politik panas. Bergaduh, akhirnya sampai peringkat membunuh. Sultan Abdul Jalil Riyad Shah yang keempat, mangkat dibunuh di Kuala Pahang. Yang tikam dia Laksamana Nakhoda Sekam. Kerana apa? Kerana kononnya Sultan Jalil nak bina kerajaan untuk serang Sultan Abdul Jalil Rahmat Shah ataupun Sultan Johor yang ke-12. Orang buat cerita. Bergaduh sampai peringkat bunuh. Raja Johor makamnya di Pekan, Pahang. Bayangkanlah sampai ke Pekan dia terpaksa berundur. Sultan Alauddin Riyad Shah, Sultan Melaka ke-7, mangkat diracun di Pagoh tahun 1488 sebab berita palsu. Sampai sekarang makamnya masih ada. Tuan-tuan pergi ke Pagoh, lalu ikut ada kompleks sukan Pagoh itu, masuk ke dalam tepi tebing sungai, ada satu masjid, Masjid Sultan Alauddin Riyad Shah, Sultan Melaka ke-7. Maka sebab itu saya sebut di awal tadi, fitnah akhir zaman itu adalah fitnah itu sendiri. Fitnah akhir zaman adalah fitnah itu sendiri. Ya orang buat. Kita sehari dua ni kalau buka internet ke, buka Instagram ke, buka apa sajalah, Facebook, fitnah saja dalam tu. Tapi kita tak tahu betul tu tidak. Tak tahu ni betul ke tak betul. Semuanya, kalau kita cenderung setujulah. Kalau kita tak suka, kita tak suka lah. Tapi semuanya dalam bentuk fitnah. Kalau kita kaji lagi sejarah, kenapakah berlaku pembantaian revolusi sosial Sumatera Timur pada 3 Mac 1946? Orang muda-muda kena ingat, sebelum tahun 1946, kita mempunyai sultan yang begitu ramai di Sumatera. Tapi 3 Mac 1946 telah menghapuskan secara total Kerajaan Kesultanan Melayu di Langkat, Deli, Serdang, Asahan, Batu Bara, Bila, Kota Pinang, Kuala Lidung, Simalungun dan kerajaan-kerajaan Tanah Tinggi Karo. Sekarang nama-nama tu hanya tinggal nama kampung saja di Selangor ini. Lari semua ke sini. Mana pergi raja-raja itu? Dihapuskan total 100%. Pergi sana pun sekarang dah tak ada lagi dah. Kenapa boleh hancur jadi debu begitu? Fitnah. Sebab itu tuan-tuan, fitnah ni habis. Kalau dia dah datang, habis semua. Nak bangkit balik tak dapat. Apatah lagi kita pula orang Malaysia ni, memang bab-bab viral, fitnah ni champion betul. Tak tahu betul ke tidak. Apa sebab? Kerana orang Malaysia diiktiraf sebagai bangsa yang paling kuat main handphone di dunia. Ya, orang Malaysia paling kuat main handphone. Lepas itu masa banjir kemarin, banyak kawasan banjir tak ada api, tak ada air. Orang tak kisah sangat. Jangan tak ada handphone, tak ada wifi, mati berdiri. Sebab itu di pusat penyelamatan banjir antara sedia wifi. Sebab tu nak buat live, nak apa, nak minta bantuan, Mayday. Orang kita kuat main handphone. Dalam konteks Malaysia, perangkaan demografi untuk suku tahun pertama, tahun 2020, penduduk Malaysia lebih pada 32 juta. Tapi handphone yang didaftarkan bawah SKMM ada 37 juta unit. Artinya handphone lebih ramai pada orang di Malaysia sekarang. Tuan-tuan yang datang ni 100% bawa handphone. Apa sebab? Bukan nak main, nak main sejahtera. Sebab sekarang dah tak boleh tulis pakai tangan, bukan main sejahtera. Dan paling mengejutkan, ada seramai 198,286 orang Malaysia yang guna 5 handphone. Saya tak boleh bayang macam mana dia ada 5 nombor.
Ni mesti ramai girlfriend lah. Kalau dah banyak mesti girlfriendnya. Apa sampai 5? Bodyguard tuanku baru 2 baru. Ini 5. Wah, ini memang jinggu betul ni kalau 5 ni. Dalam kereta 1, kopi 1, 5 handphone. Dan seramai 258,938 orang Malaysia ada 4 handphone. Seramai 849,795 orang ada 3 handphone. Seramai 6.77 juta orang ada 2 handphone. Dan 20.25 juta yang memiliki 1 handphone. Macam tuan-tuan lah, saya kira tuan-tuan ni 1 je lah handphone. Sekarang ni kalau nak cari orang yang tak ada handphone, itu dah rare. Orang ni dah jadi, boleh masuk rekod lah. Kita dah jadi ahli sejarah dah orang ni. Boleh dimuseumkan dia ni. Boleh hidup tak ada handphone. Dulu ramai orang tak ada handphone. Saya ramai jumpa orang tak ada handphone. Tapi lala kita terpaksa akur kepada suasana semasa. Sebab kita nak scan MySejahtera. Yang orang nak ke Mekah, kena iktamarnanya dengan macam-macam apps. Terpaksa akur. Tapi saya ada juga jumpa orang yang masih lagi guna Nokia 3310. Ada. Yang masih guna yang telefon-telefon, tak ada WhatsApp ni. Saya tanya kenapa tukar? Saya nak kurangkan membawang, dia kata. Sebab kalau kan handphone zaman dulu skrin kecil, kita boleh type mesej 100 perkataan je. Sekarang kan no limit, scroll 3 kali tarik boleh baca lagi. Jadi fitnah tu lagi senang nak dihantarkan. Cuba skrin je penyonit macam handphone kita zaman sekolah dulu. Tak banyak nak cerita, main game ular gitu. Ada satu kajian pernah dibuat pasal orang Malaysia dan juga handphone. Pengguna di Malaysia menghabiskan lebih daripada 12 jam sehari di media sosial. Dan pengguna di Malaysia memeriksa telefon pintar 40 kali sehari. Maknanya macam lebih kurang malaikat Israel jugalah. Dia memandang kita 40 kali sehari. Kita pun memandang handphone tu pun 40 kali sehari. Saya ingat isteri kita pun kita tak pandang 40 kali sehari. Kalah, mana handphone menang lagi. Tu kadang bila blackout masjid, pum, semua orang muka bercahaya, keluar nur. Kata hebat masjid ni, semua tok-tok wali muka ada nur. Rupa cahaya handphone, muka keluar pada muka. Dan purata pengguna di Malaysia, mereka mampu antara paling jauh pun telefon dengan mereka 1 meter. Lebih 1 meter dia tak karuan. Dia kalau boleh nak sentiasa dekat dengan handphone dia. Dan 84% daripada wanita yang pernah dibuat survey menganggap telefon mereka lebih seksi dan lebih baik daripada suami mereka. Ada, telefon tu dah jadi kawan dia. Sebab 82% suami didapati tidak melayani isteri kerana 9 jam bercakap dengan telefon, 27 minit dia bercakap dengan manusia, sama dengan anak atau dengan isteri. Yang lain tengah siapa-siapa dia bercakap. Baik itu tuan-tuan sekalian, sering saya sebut handphone ini dia juga boleh jadi fitnah akhir zaman. Baik itu tak mustahil kalau satu hari esok obsesi melampau manusia kepada handphone akan menyebabkan ulama terpaksa mengeluarkan hukum mengharamkan handphone. Mungkin, tak pelik. Tidaklah mengejutkan kita sebab dia punya kadar kerosakan jauh lebih banyak. WhatsApp apa? Banyaklah. WhatsApp mata tak payah cerita lah. Budak sekolah rendah kan semua pakai spek dah. Kesian tu ya. Sekolah rendah dah pakai spek. Kita kata 5 pun pakai. Dia sekolah rendah pakai dah. PDPR punya penangan dan bagai-bagai lagi semua dah tak boleh nampak, blackboard tak boleh baca lagi dah. Dari segi ejaan bahasa, WhatsApp pakai handphone ni. Bahasa budak-budak WeChat, bahasa budak-budak Wak apa jadi? Dah kan lom gi. Napa? Panjang pula. Napa? Pula emoji tak apa-apa, keluar air mata lah. Tak apa-apa. Napa? Kate road, red. Sakit perut, cirit dia jawab kan. Tapi bukan muda-muda sajalah, orang pencen pun kalau dia punya mesej la ilaha illallah kadang tak boleh nak baca apa benda. Kadang mak saya pun hantar mesej kata apa benda. Terlampau shortcut pun ada juga. Pakai suara je lah, senang ya. Pakai suara je. Dan saya mencadangkan tuan-tuan, dengan mak kita, dengan isteri, suami, anak-anak ni, mesej dia pakai suara lah, daripada type. Apa sebab? Mudah, selamat kita driving ke apa ke. Satu lagi, itulah kenangan kita. Andai kata dia dah tak ada, suara itu pengganti. Saya pernah jumpa orang kat restoran, orang pencen,
makan roti canai, dia letakkan handphone dia, dengar isteri dia bercakap. Hai, makan apa? Roti canai. Dengar ke dia cakap. Ingatkan dia cakap telefon. Rupa dia main balik mesej WhatsApp. Rupa dia borak, oh isteri dia dah meninggal. Itu ialah cara dia nak ingat balik. Dia tuan-tuan pakai suara lah daripada menaik tak apa-apa pakai suara je. Saya ingat kita berhenti seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak. Sebab saya kira kita ambil barakah segala azan isyak. Nanti kita akan sambung balik selepas daripada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana. Kita akan kembali selepas ini. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, kita kembali di dalam ceramah agama anjuran Masjid Al-Islahiyah Kuang ini. Kita membawakan tajuk fitnah akhir zaman. Berdasarkan peraturan, kita dikendaki menamatkan ceramah ketika azan sudah pun berkumandang. Tetapi boleh diberikan pengecualian sekiranya para jemaah mengizinkan untuk dianjakkan sedikit pelaksanaannya, untuk memberi laluan kepada syarahan, diulaskan sedikit lagi, bukanlah panjang, tidak ya. Jadi terima kasih, kita sambung balik. Muslimin muslimat sekalian, tadi kita dah bercerita bahawa fitnah akhir zaman adalah fitnah itu sendiri yang begitu banyak bertebaran di dalam media kita, yang akhirnya merosakkan kepada diri kita sendiri. Sebab itu di negara kita sekarang, orang nak nampakkan berita, orang dah tak menengok TV lagi dah. Dulu kita nak menengok berita, tengok TV lah. Kalau ayah kita dulu pukul 8, semua orang diam lah, mana boleh bising-bising. Diam semua, dia nak tengok berita pukul 8. Habis berita lagi masjid semayang isyak pula. Masa tu ceramah tak banyak masjid. Jadi lepas maghrib balik tengok berita. Habis berita pergi masjid. Lepas tu berita pukul 10, sebab dunia jam 10. Salasiah Zakaria. Nak tengok pun tak boleh bising juga. Asyik tak boleh bising lah kalau duduk rumah. Orang dulu tengok berita. Tapi sekarang 86% orang Malaysia dapat berita menggunakan media sosial. Bayangkanlah, 77% daripada media sosial itu adalah WhatsApp. 41% gunakan Facebook Messenger. Sedangkan tuan-tuan, berita ini perlu dibawa oleh orang yang ada autoriti. Sebab itu berita dalam bahasa Arab naba'ah. Naba'. Perkataan Nabi itu asal daripada naba'. Nabi itu adalah orang yang membawa berita. Maka secara automatik orang yang nak bawa berita, sikit-sikit dia mesti ada sifat-sifat Nabi. Sidik, amanah, tabligh, fatanah. Masalah, berita yang kita dapat menerusi WhatsApp, menerusi live tak apa itu ini yang orang buat di dalam social media, orang-orang yang bawa tu benda rupa orang itu. Kalau orang yang bawa tu ada sifat-sifat Nabi, naba'ah itu, insya-Allah tak ada masalah. Tapi kalau tidak, beritanya itu kita tidak tolak, tetapi beritanya itu menjadi spekulatif. Mungkin baik, mungkin tak baik, mungkin betul, mungkin tak betul. Sebab itu Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita, kalau terima berita daripada orang antah berantah, itu mu kena fatabayyanu, mu kena verify, mesti check. Sebab kita tak nak berita yang kita dapat daripada orang fasik. Siapa orang fasik? Fasik ni al-khuruj anil haqq, orang yang tidak peduli dengan kebenaran. Janji popular, janji benda ni viral, janji viewers ramai, dia tak peduli tentang kebenaran. Dan hari ni orang fasik berlambak-lambak. Apa tanda burung perpat, buru bergedek dipatuk angsa? Apa tanda kiamat dekat? Orang fasik bermaharaja lela. Kalau nak kenal orang fasik, perangainya buruk, lidah terbalik, berjanji mungkir, beramanah licik, tipu menipu dia pun cerdik, membohong orang dia pun asyik, lidah bercabang hatinya bercopang, mulutnya manis tapi hatinya menengkis, lidah lunak hatinya tak cedak, di muka elok di belakang berkelok,
Mulut manis tapi hati bak iblis. Mulutnya ramah tapi hati menyumpah. Mulutnya memuji tapi hati mencaci. Mulut bermanis-manis, hati dendam tak habis. Depan kita mengaku sahabat, belakang kita dia menyebat. Ini orang fasik. Sebab itu dalam Quran 54 kali Allah Ta'ala ulang kalimat fasik. Dalam bentuk nouns, dalam bentuk isim 44 kali. Dalam bentuk verb, kata kerja, fi'il sebanyak 10 kali. Dan Allah sebut dalam pelbagai bentuk dan variasi bahasa. Ada masa dia gunakan fiskun. Fiskun 3 kali Allah Ta'ala ulang. Ada masa fusukun, itu 4 kali Allah Ta'ala ulang. Ada masanya fasikun, itu 2 kali Tuhan ulang. Maka bayangkanlah, bila kita dapat berita daripada orang yang antah berantah, maka dia akan membawakan kepada budaya bersemaraknya fitnah. Tak campur lagi, di akhir zaman Nabi sebut antara masalah yang payah nak diuruskan adalah orang bodoh makin ramai. Dunia nak kiamat, orang bodoh ni bermaharaja lela. Nak cari satu orang pandai, itu payah betul. Baik itu Nabi sebut min asyratis sa'ah an yurfa'al ilma wa yathbutal jahlu. Tanda kiamat dah nak dekat, engkau akan tengok ilmu ni dah hilang. Dan orang bodoh sangat ramai, kata Nabi. Hadis Bukhari. Kebodohan menjadi-jadi. Kita zaman muda lu dah bodoh dah. Kita ingat kita lah paling bodoh. Bila kita hidup sekarang ada lagi orang bodoh daripada kita. Sejak ada TikTok, makin ramai lah orang bodoh kita menengok. Kita tak kata TikTok tu salah. TikTok ni pun dakwah. Saya menyeru pada tuan-tuan kita yang dah berumur ni, masuk TikTok. Buka TikTok. Kalau kita tak join TikTok, budak-budak semua. Kalau dia sama dia, tak ada orang tua, lagi teruk. Dia macam budak-budak main sama dia, tak ada orang besar menengok. Mandi sungai, tak ada orang besar jaga. Lemah. Kena ada orang besar, kena ada. Kalau tak dia main sama dia, awak jadi ustaz ni, dia jadi berlakon jadi ustaz. Ya ustaz, ingat ustaz betul. Habis hukum hakam tunggal langgar. Bila tanya geng-geng ceramah apa, kata tak nak masuk TikTok. Gila, masuk TikTok semua tak nak masuk. Rupanya jadi punah. Saya memang tak, saya semua benda saya tak masuk. Saya nak tidur lena, saya malas rabut dengan media-media sosial ni. Benar, jaga YouTube pun benda ni pula nak jaga benda lain. Tapi tuan-tuan yang rajin dengan medsos kena masuk TikTok. Kadang-kadang kita tengok ya, apabila anak-anak muda ni, kita nasihatlah sebagai orang tua, ni orang muda dengarlah. Majoriti daripada orang yang duduk dalam internet, dunia internet ni, dunia laman sosial apa semua ni, adalah majoriti orang muda. The most active demographic on social media, demografinya antara 18 sampai 24 tahun. 90% manusia yang usianya antara 18 sampai 29 tahun, mereka memang buat kemah dalam social media. Saya ingat dia tidur dalam tu. 1 minit je orang hantar satu posting, terus ada like. Maknanya memang dia tidur situ betul. Dia tidur depan page tu betul. Secara personally, professionally and academically involved. Orang muda. Sebab itu orang muda, ya, kita pun kata-kata di sini penuh muda. Tuan-tuan yang dah 40-an, dah 50-an, 60-an, kita penuh muda. Kita tahu orang muda, kita penuh muda. Muda ni young and stupid. We've been there, done that. Kita tahu, kita penuh muda. Kita bukanlah terus-terus jadi macam ni sekarang. Kita rambut panjang juga, adalah perangai-perangai kutub berhak tu ada. Bila berumur tak adalah, dah main masjid. Jadi kita tahu macam mana rasanya jadi orang muda. Jadi kita nasihatkan kepada orang muda. Dulu kami style jahat kampung sajalah. Tapi kehidupan kita normal. Maksudnya kita petang main takraw. Sekarang nak tengok budak main takraw pun tak ada. Saya ingat budak sekarang takraw pun tak kenal lah kau. Kita lah ada main timbang-timbang bola. Duduk dalam bulatan, main tikam-tikam apa kan, tikam-tikam. Sekarang dah tak ada lah. Futsal tu biasalah, berbayar semua. Zaman-zaman kita dah, dia dah hilang. Belajar silat malam-malam, pergi ke gelanggang belajar dengan ustaz. Dia dah hilang benda itu. Dia melepak kedai mamak, kedai hipster, betul. Kehidupan tu sudah jadi lain.
Tapi kita nak beri nasihat, jangan sampai tak jaga diri. Khususnya bila duduk di dalam dunia internet. Dunia internet dia macam alam bunian juga, kena hati-hati. Kena pijak di bumi nyata ini. Majoriti daripada orang yang duduk di dalam dunia internet ni adalah penagih. Bukan penagih dadah, penagih social currency. Jadi saudara-saudara yang rajin duduk dalam media sosial kena hati-hati. Sebagaimana kita berhati-hati jumpa orang yang menagih, di luar kau orang nagih dadah, kita kena hati-hati. Kan ada buat perangai dia tak sedar diri. Dalam media sosial pun kena hati-hati. Ramai penagih, tapi bukan penagih dadah, penagih social currency. Dia media sosial ni dia ada currency dia, mata wang dia. Apakah mata wang media sosial? Like, comment, share, follow. 4 ni orang ketagih. Tuan-tuan nak tahu tuan-tuan ketagih ataupun tidak? Kejap akan ambil gambar, selfie, dan dengar ceramah malam ni di Masjid Islahiyah. Kita pun post. Sampai pukul 11 malam kita cek, asal tak ada orang like? Ketagih Ketagih Tuan-tuan sudah ketagihan. Mana friend aku? Friend kat 5,000 seorang rabuk tak like. Kan dia benda tak kena, dia dah tak boleh tidur. Kan dia tak kena malam ni, kena hack dah aku ni. Itu dah ketagih lah namanya. Bagi kita yang glamour-glamour ni pula, send. Asal tak ada orang share? Asal tak ada orang tag? Ini semua budaya ketagih social currency. Lepas tu saya nasib baiklah pengurusi buka majlis biasa-biasa saja. Kalau ada setengah pengurusi kepada para penonton, jangan lupa like, share, like. Ingat jual benda. Ceramah kan, jangan lupa share, la ilaha illallah. Jangan ketagihan begitu sangat. Baca ketagih sangat. Cakap 10 minit cuma share. Ceramah teruk sungguhlah ceramah begitu. Tu ketagih namanya. Dan adik-adik kena ingat, duduk dalam dunia maya internet ini, 40% daripada stres di social media adalah online harassment. Memalukan, mengutuk. Saya ingat tuan-tuan yang di Kuang pun tahu benda yang saya sebutkan ni. Kadang ada benda yang bersifat micro moments, tapi become macro problems. Dia kena share je. Detik-detik personal kita dengan ahli jawatankuasa, apa semua. Ambil gambar, adalah kedala seorang dua pergi share ke grup lain, share ke grup, pupuk masuklah Facebook. Orang satu Malaysia kutuk berjemaah. Padahal tu momen kita je. Makan durian dengan kawan-kawan, personal moment. Tapi bila pencela maya di luar sana tahu, kutuk berjemaah. Mana SOP, mana itu. Kita makan 3 je. Ada hak rajin kantor je, habis. Sebab itulah dalam Quran ada satu surah yang sewajarnya setiap netizen, para pencela maya, orang muda-muda yang suka komen jelek pada orang, bacalah surah ini. Surah ini mampu menggetarkan hati setiap makhluk. Sementara lagi Allah memulakan ceritanya dengan celaka. Wail, kata Allah Ta'ala. Kalau Allah dah panggil celaka, termarah betul. Sebab Allah ni maha penyayang. Tapi kalau dah panggil celaka, itu marah betul. Apakah ayatnya? Wailul likulli humazatil lumazah. Celakalah bagi setiap pencaci, pengejek, pengecam, pengeji, penganjing. Celaka. Dia memberi komen-komen jelik itu. Tahukah saudara-saudari, setiap percakapan kita yang mencela, mengeji, mengejek, mencaci, mengecam, itu Allah sebutkan wailul likulli humazatil lumazah. Celaka orang ni. Kenapa Tuhan tak suka? Kurang hajar. Sebab itu orang yang mulut tak ada insurans atau tangan dia tak ada insurans, dia akan duduk di satu neraka nama Hutamah. Hutamah ni neraka yang custom made untuk dia. Dia tempat tertutup, tidak ada udara masuk, pressure cooker. Dan api yang digunakan menjulang tattali'u 'alal afidah, sampai hati.
Api dia sumbu sampai ke hati. Kenapa hati? Orang perangai macam ni, hati busuk. Dia tak boleh tengok orang bahagia, dia tak boleh tengok orang gembira, orang nak ada momen-momen yang seronok, dia tak boleh. Hati busuk. Jadi kita akan bakarlah hati dia itu. Baik itu saudara-saudari, jagalah mulut. Orang tua pesan kalau bercakap pelihara lidah, kalau berjalan pelihara kaki. Kalau bercakap rendahkan suara, kalau bergaul rendahkan hati. Kalau bermadah lembutkan lidah, kalau berjalan haluskan langkah. Bercakap kalau tak beradab, melangkah pun nanti tak semenggah. Sebab terlanjur langkah di bawah surut, terlanjur lidah bawa maut. Sampai kalau orang tua dulu pesan, dulu orang kena bunuh, kena seksa, kena tangkap, semua sebab mulut. Mulut, tak ada kesalahan yang kuat melainkan mulut. Maka mereka buat peraturan, bercakap dengan orang jauhkan mengenang, bercakap dengan orang tua banyakkan bertanya, bercakap dengan anak berlunak-lunak, bercakap dengan isteri isi mengisi, bercakap dengan suami ingat mengingati, bercakap dengan mertua jaga berjaga, bercakap dengan menantu bertentu-tentu, bercakap dengan sahabat hemat berhemat, bercakap dengan kawan segan menyegan. Dia ada protokol dia. Maknanya kita tak boleh bercakap dengan semua orang dengan laras bahasa umur kita. Adik-adik umur 25, nak cakap dengan pengurusi masjid, nazir masjid, orang masjid umur 40, 50, 60 sama dengan ayah kita. Kita tak boleh cakap macam kita cakap dengan kawan kita umur 25. Weh apa? Dia orang tua. Orang tua kita hormat. Dan orang tua pun kalau nak cakap dengan orang muda, ada laras bahasa orang mudanya. Cakap dengan anak-anak ada cara bercakap. Begitulah. Yang penting jaga mulut. Kerana pulut santan binasa. Ada orang kata kerana pulut santan terasa, kerana mulut badan binasa. Ada kata kerana pulut santan binasa, kerana mulut badan merasa. Elok-elok. Jangan bergaduh. Kalau kita nak beri komen pun dalam Facebook, dalam Instagram apa pun, nak menegur sekalipun ada caranya. Kalau menegur mesti menurut alur. Santun menyapa, maniskan muka. Adat menegur berbaik-baik, syarak dan adat mesti ditelik. Menegur jangan semena-mena supaya tidak jadi bencana. Menegur jangan sampai menista supaya tak jadi silang seketa. Sebelum menyapa, tengok rupa. Sebelum menegur, tengok umur. Sukat dulu. Ni umur ayah aku, umur abang aku, umur pakcik aku. Sukat dulu umur kita. Hatta kalau nak sanggah sekalipun ada cara. Elok menyanggah bawa faedah, buruk menyanggah bawa fitnah. Bila menyanggah niat buruk, ke mana pergi orang mengutuk. Bila menyanggah mendabik dada, orang menyampah manfaat tak ada. Elok menyanggah bawa manfaat, buruk menyanggah bawa mudarat. Bila menyanggah mencaci maki, mana pergi pun orang benci. Bila menyanggah tak senonoh, alamat hidup akan bergaduh. Maka inilah benda yang membawa kepada fitnah kalau kita tidak kawal. Maka muslimin muslimat sekalian, kita tidaklah malam ni nak mengatakan sosial media, internet ni benda tak bagus. Dah. Kita tak boleh mengatakan benda tu tak bagus lantas kita nak haramkan. Tidak. Agama tidak datang package begitu. Sebab kita boleh memanfaatkan benda ni untuk dakwah. Banyak peluang dakwah. Kalau kita telusuri laman Google Zaigis, tuan-tuan type dalam Google ada Zaigis. Zaigis ni ratusan ribuan pencarian ataupun queries yang paling kerap dan yang paling banyak ditanya oleh manusia, dia akan datakan apa orang paling banyak cari dalam hidup ini. Jika dikaji sejak daripada pertama kali Google diciptakan, apakah perkataan yang paling banyak ditaip di dalam Google? Orang nak cari apa? Rupanya ranking nombor 1 perkataan yang banyak sekali orang cari adalah who is God? Siapa Tuhan? Perkataan kedua paling banyak, what is love? Maka kalau kita ada jiwa dakwah, kita takkan rugikan benda ini, takkan sia-siakan. Di luar sana berbilion orang sedang mencari Tuhan. Baiklah kita tumpukan masa untuk nak mengenalkan manusia kepada Tuhan. Sebab masyarakat di luar tidak lagi mencari Tuhan di altar suci pemujaan.
Mereka dah tak mencari Tuhan di kuil, tokong, ataupun mungkin orang muda dah tak cari Tuhan di masjid. Mereka sekarang mencari Quran di dalam berbilion binary code yang berselerak benang-benang terpilin sistem internet tanpa henti ini. Mereka mencari dan mengenal Tuhan dalam format PDF, EXE, MP3, WMA.12, dalam YouTube, dalam Facebook Live. Mereka mencari Tuhan cara begitu. Jadi ambil peluang. Kita bela Islam. Orang kutuk Islam pakai internet berapa banyak? Majalah Time pernah keluarkan artikel, dalam tempoh 150 tahun, lebih 60,000 naskah buku yang ditulis khusus untuk menyerang Islam. Orang tak jawab. Begitu juga lebih daripada sebuah buku sehari ditulis untuk memburukkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi mana orang nak tolong jawab kan? Tak ada. Sebab kita lebih sibuk ke benda lain. Masak telur mata kerbau je, ambil gambar, makan telur kicap. La ilaha, tak ada nilai. Tak ada nilai yang boleh menyumbang kepada orang cinta pada Nabi. Tak ada sumbangan. Tak ada weight. Dari segi scholarsnya tu tak ada weight. Bukanlah tak boleh, boleh. Tapi rugi. Maka buat akhirnya, marilah kita sebagai disimpulkan pertemuan kita pada malam ini. Pertama, kalau nak mengelakkan fitnah, jangan kongsi semua perkara di dalam social media. Jangan kongsi semua perkara. Tak payah sibuk nak tulis semua perkara. Beli sardin setin pun nak cerita. Pergi kedai beli susu pun nak cerita. Semua benda nak cerita. Tak perlu rekodkan sebab Allah Ta'ala dah assign ada malaikat tolong tulis dah. Tuan-tuan tak payah ambil kerja malaikat ni. Malaikat pula jadi menyampah menengok. Kerja aku dia pula hari-hari nak mantau report apa dia buat. Malaikat dah siap. Tuan-tuan nanti boleh minta soft copy nanti. Pada masyarakat nanti boleh minta soft copy. Kalau hadis bitaqah, hadis terkenal tu. Hadis bitaqah ni, orang yang mengucap 2 kalimah syahadah, dosa je ada 99 gulung, kapet. 1 gulung, saujana mata memandang. Tapi bila timbang dengan 1 kad yang tulis La ilaha illallah, lagi berat La ilaha illallah. Bayangkan 1 dosa 99 gulung. Jadi tuan-tuan esok boleh minta hard copy, boleh soft copy pun boleh. Siap boleh binding ke esok. Tibuk tulis buat apa? Dah ada 99 gulung. Scroll tu dia dah ada dah. Hadis sahih. Wa qala qarinuhu hadza ma ladaya atid, dan berkatalah malaikat yang ada bersama dengan kita, inilah orang yang dalam jagaanku, siap sedia untuk dicatat, dibicarakan. Ini surah Qaf ayat 21. Jadi tak payah buat kerja malaikat. Semua benda nak catat, tak perlu. Yang kedua, jangan kongsi perkara yang sepatutnya kita rahsiakan. Jangan kongsikan. Sebagai contoh, orang yang dengan suami isteri, tak payah tunjuk kat kau orang menyampah ke. Sekali-sekala okey lah, lepas dia orang mau menyampah juga. Lepas itu ada Nabi pernah sebut, ada satu golongan umatku, dia panggil golongan mujahirin. Kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Setiap umatku akan diampunkan dosa kecuali mujahirin. Mujahirin ni orang yang buat dosa secara public, secara terang-terangan. Mana dia kalau buka Facebook, dia punya page available view by all. Sepatutnya by friend saja. Dalam family ke apa kan, limited group saja ke. Tak, dia memang all. Semua orang boleh tengok. Bukan private. Wa inna minal majanati ayya'mala ar-rajulu bilaili 'amalan thumma yusbiha wa qad satarahu Allah fayaqula ya fulan amiltu barihata kadza wa kadza. Orang yang mujahirin ni, kata Nabi, dia buat dosa pada malam hari. Dah buat dosa, dia tidur, Allah pun tak buka dosa dia. Tapi pagi besok dia pergi cerita kat orang. Malam tadi aku jumpa perempuan begini. La ilaha illallah. Dia pula pergi cerita kesalahan dia kepada orang lain. Asalnya orang lain tak tahu. Waqad bata yastu rabbu wa yusbihu yakshifu sitra Allah anhu. Maka inilah orang yang malam Allah tutup aib, siang pergi buka aib dia sendiri. Tak dapat ampun daripada Allah. Lepas tu saya selalu tegur artis-artis yang hijrah. Engkau nak pergi ceramah masjid, tak ada masalah. Tapi engkau jangan cerita benda buruk zaman lampau. Let bygone be bygone. Orang daripada tak tahu jadi tahu pula dah.
Saya lu tuan-tuan minum arak. Orang tak tahu dia minum arak. Dia pergi cerita buat apa? Oh, niat dia nak suruh orang jadi. Tak ada, tak payah. Orang datang masjid ni baik semua dah. Oh, nak cerita begitu kan kelab malam. Tempat orang tengah minum betul. Tengah order. Saya dulu tak pernah puasa. Tak payahlah, cerita dakwah sudahlah. Dan mungkin dia tak faham. Dia minat, dia semangat. Tapi tak payah. Apa Tuhan dah tutup, you tak payah cerita. Tuan-tuan pun sama. Dosa-dosa dulu tak payah nak cerita ke isteri. Buat apa jadi bergaduh pula dah. Abang tadi kat opek kenyek mata, nampak korang kenyek mata sikit. Cerita buat apa? Tuhan dah tutup. Cari penyakit buat. Saya jujur Ustaz. Saya hubungan saya atas kejujuran. Tak cerdik namanya. Tak payah cerita. Diam je. Kalau Allah nak buka, Allah bukakan aib kita. Allah akan bukakan. Don't worry. Tuhan akan bukakan. Satu negara tahu. Tampil mangsa lah, tampil ni. Ada ya. Tuhan kalau buka, dia buka. Kalau tutup, dia tutup. Jadi tak payah bukakan aib kita. Yang ketiga, janganlah share satu berita yang kita tak tahu hujung pangkal. Kafa bil mar'i kadhiban an yuhadditha bi kulli ma sami'a. Cukuplah orang tu dapat dosa kalau dia forward benda yang dia dengar saja. Hadis Muslim, tanpa dia verify pun. Contoh, kita banyak WhatsApp group. Esok pagi semua hijau grup. Buka satu, innalillahi wa inna ilaihi, telah berpulang ke rahmatullah penceramah yang terkenal Ustaz ni. Kita pun tak ada nak menanya ya kau tahu mana, tak forward pula dari grup sebelah, telah berpulang ke rahmatullah. Yang ni dapat buat lagi, telah berpulang ke rahmatullah. Yang lain pula rajin pula membaca Fatihah ramai-ramai, Fatihah, macam-macam. Tak ada seorang pun yang tanya, ni dapat mana cerita? Tak ada. Di mana budaya fatabayyanu? Tak boleh. Agama suruh cek dulu. Mesti ada kecermatan sosial, baru fitnah tak merebak. Dulu Allahyarham Datuk Ustaz Ismail Kamus, sebelum dia meninggal, dialah antara penceramah yang tiap-tiap tahun orang hadiahkan Fatihah sebab ingat dia meninggal. Sian ke dia? Pernah sekali masa dia di Mekah, saya di Mekah, dia di Mekah. Dia kata, "Afsal, aku kenyang, tak nak makan." Belum dia dah. Sebab dia memang dia suka selera kambing, makan apa Arab ni. Tapi dia, Afsal, rupanya ura-ura dia meninggal di Malaysia, ada masjid surau yang buat baca Yasin ke dia. Tahlil pun ada. Jadi itu yang dia boleh buat satu teori tu. Agaknya bila kita mati, masuk kubur, orang tahlil-tahlil ni kita jadi kenyang kot dalam kubur. Sebab aku rasa kenyang masuk dalam Mekah. Jadi tuan-tuan try lah baca-baca tahlil, mana tahu kenyang ya. Kalau tak percaya, mati dulu biar kami sedekahkan kepada tuan-tuan. Tengok kenyang ke tidak. Nanti bangun cerita balik sampai ke tidak. Yang keempat, jangan mengaibkan orang. Walaupun niat kita nak amal ma'ruf nahi mungkar ke, jangan sampai mengaibkan orang. Sebab hari ni kita buat pada orang, akan datang Allah Ta'ala balas balik. Itu kita tak nak. Yang penting, sebarkanlah budaya 2R, research and responsibility. Perlu ada kecermatan digital. Tanggungjawab. Kita tanggung di dunia, jawab di akhirat esok. Satu berita kita sebar sampai jatuh satu orang daripada jawatan dia kerana tangan kita, jawab depan Allah esok. Nazir letak jawatan kerana kau bawa berita tak apa-apa sampai berhenti dia jadi nazir. Jawab depan Allah. Kena berani. Tangan cincang, bahu mesti bahu mikul. Jadi anak jantan. Saya main-main je. Itu penakut namanya. Tanggungjawab. Saya sebar mesej. Ya, saya tanggungjawab. Nak tak duduk belakang orang. Anak. Apa benda anak? Kena berani tanggungjawab. Maka insya-Allah kalau begitu cara kita mengurus, fitnah tidak akan mudah tersebar dalam masyarakat. Sebenarnya banyak nak diterangkan, tapi masa tak mengizinkan. Saya kalau ikut nak ceramah sampai pukul 10. Bila tengok ada seorang bangun pegang perut, seorang bangun pegang perut, saya berhenti je lah ceramah. Sekadar itulah saja. Terima kasih di atas undangan. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga kita bertemu pada lain-lain kesempatan. Sebelum berpisah, kita tadah tanganlah berdoa. Moga pertemuan ini diberkati ilahi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin salatan tukhrijuna biha min zulumatil wahmi. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkan umur kami pada bulan Rajab, berkatkan umur kami pada bulan Sya'ban, panjangkanlah umur kami dapat bertemu dengan Ramadan. Allahumma tawil umurana wa sahih ajsadana wa nawir qulubana wa thabbit imanana wa ahsin a'malana wa wasi' arzaqana wa ilal khairi qaribna wa 'anil syarri ab'idna wa qdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, panjangkanlah umur kami, sihatkanlah tubuh badan kami, terangkanlah hati kami, tetapkanlah iman kami, elokkanlah amalan kami, luaskanlah rezeki kami, dekatkanlah kami dengan kebaikan, jauhkanlah kami dari kejahatan, kabulkanlah segala doa kami, sama ada dalam urusan agama, dunia ataupun akhirat. Subhanakallahumma wa bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekadar itu, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.